Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini kita akan sampaikan keputusan undian siapa timbalan Perdana Menteri untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 5 calon yang dipilih oleh netizen melalui undian terbuka untuk rakyat Malaysia. Selepas 1 jam, keputusan muktamar diperoleh. Oleh itu, sebelum saya teruskan ulasan ini dan sampaikan maklumat tersebut, bantulah saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan butang subscribe, dan butang itu bila ditekan ianya percuma dan tak perlu bayar apa-apa. Saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah menekan butang tersebut. Baik. Pool ini saya buat selepas saya melihat satu pool dibuat oleh Sinar Harian. Sinar Harian bertanya, siapakah timbalan Perdana Menteri pilihan rakyat Malaysia jika anda Perdana Menteri? Hari ini, saya senaraikan kepada anda berdasarkan siapakah timbalan Perdana Menteri pilihan anda semua. Jika tiada dalam senarai, sila tulis dalam ruangan komen. Jadi, oleh sebab itu, kalau daripada 5 yang disenaraikan ini tidak ada dalam senarainya, anda boleh menulis siapa yang anda ingini menjadi timbalan Perdana Menteri di ruangan komen di bawah ini. Okey, tak nak buang masa sangat, anda mungkin sibuk sambil anda memandu, memasak, makan, menonton bola sepak Korea lawan Ghana malam ini. Saya nak beritahu kepada kamu semua. Pilihan-pilihan tersebut ialah Tun Mahathir Mohamad, Zahid Hamidi, Tok Mat, Hishamuddin Hussein, dan Ismail Sabri Yaakob. Selepas 1 jam, pool ini dibuat, seramai 3,000 orang telah pun mengundi. 3,000 orang telah mengundi. Bayangkan saudara, baru 1 jam sudah 3,000 orang yang mengundi. Ini memang keputusan yang luar biasa dan telah mendapat 122 komen dalam masa 1 jam. Jom, saya nak beritahu kepada kamu semua, ini keputusan dia. Di tempat yang paling corot, yang tak mahu dipilih oleh netizen menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim ialah Hishamuddin Tun Hussein dengan hanya mendapat 14% sahaja yang mengundi beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Mengejutkan bagi saya kerana Hishamuddin Tun Hussein sebenarnya layak menjadi timbalan Perdana Menteri. Beliau bukan kluster mahkamah. Tetapi kenapa agak-agaknya orang tak suka dengan Hishamuddin Tun Hussein? Saya pun tak tahu. Daripada 3,000 itu, hanya 4% yang memilih Hishamuddin. Seterusnya, dengan hanya dapat 5% undian sahaja daripada 3,000 pengundi setakat ini, selepas 1 jam dilancarkan pool ini, ialah Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob hanya dapat 5% sahaja undian daripada netizen. Bayangkan, daripada 5 orang ini, 3,000 mengundi, 5% sahaja yang memilih Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini pun saya kurang pasti. Kenapa orang tidak memilih Ismail Sabri Yaakob? Anda mungkin mempunyai maklumat dan mungkin anda tahu kenapa netizen tidak pilih Ismail Sabri Yaakob. Mungkin salah satunya kerana orang menganggap Ismail Sabri Yaakob lemah dalam pentadbiran selepas telah dicuba dalam pentadbiran sebelum ini. Baiklah, di tempat yang ketiga, selepas Ismail Sabri Yaakob dengan mendapat 13%, bayangkan orang ini mendapat 13% telah mengalahkan Hishamuddin Hussein dan Ismail Sabri. Tahu siapa? Nak tahu siapa? Ini dia, Tun Mahathir Mohamad. Bayangkan Tun Mahathir Mohamad yang sudah 97 tahun, mencecah 98 tahun, yang telah 2 kali menjadi Perdana Menteri, boleh lagi dipilih oleh 3,000 pengundi ini. 13% memilih Tun Mahathir Mohamad sebagai timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Secara pribadi, aku tak sokong langsung Tun Mahathir menjadi timbalan Perdana Menteri lagi. Kenapa? Beliau sudah cukup tua. Tak perlu lagi lah, susah lagi nanti bergerak ke sana sini. Lebih baik Tun Mahathir berehatlah sahaja, ya. Jadi Tun Mahathir di tangga yang ketiga dengan 13% saja. Jadi sekarang ini antaranya
antara dua sahaja yang dipilih oleh netizen. Adakah Zahid atau Tokmat yang paling tinggi undiannya? Nak tahu siapa? Anda pasti terkejut. Tapi sebelum itu, sekali lagi, bantu saya untuk Anda menekan butang subscribe supaya channel ini makin berkembang. Di tempat yang kedua, dengan undian sebanyak 18% meninggalkan sedikit saja Tun Mahathir Mohamad. Siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi mendapat 18%. Antara komen daripada netizen ialah mereka kata bahwa Zahid Hamidi sepatutnya menjadi timbalan Perdana Menteri kerana menurut netizen, komen ini mengatakan dinilai memberikan komen tanpa sokongan UMNO, kerajaan perpaduan tak akan wujud. Jika Zahid tidak memegang jawatan timbalan Perdana Menteri, pemilihan UMNO tak lama lagi kemungkinan besar Zahid tak mampu pertahankan Presiden Parti. Jika grup 10 SD Muhyiddin yang pegang jawatan Presiden, kemungkinan besar UMNO akan tarik balik sokongan kepada kerajaan perpaduan menurut dinilai. Jika Zahid tak pegang jawatan timbalan Perdana Menteri, kemungkinan besar langkah Sheraton 2.0 akan terjadi katanya. Wow, ini satu ulasan, satu pencerahan yang sangat bagus. Terima kasih Daniel Lai. Saya baru dapat pikir, terima kasih. Sekarang minda saya terbuka oleh Daniel Lai ini. Dan ada kebenaran apa yang dia katakan ini, saudara-saudara sekalian. Ada juga yang menulis, yaitu Shu Kon Sam, mengatakan bahwa Anwar harus lantik Zahid timbalan Perdana Menteri sebab dia Presiden UMNO. Dan keputusan ini adalah keputusan politik untuk menguatkan kedudukan dia sebagai Presiden UMNO, seterusnya kerajaan perpaduan PH dan BN. Memang dia ada kes-kes mahkamah peribadi, tetapi sama ada dia bersalah atau tak, itu keputusan kehakiman. Dan kedua-dua isu mesti dipisahkan dalam pertimbangan pelantikan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, kata Seo Kun Sun. Menambah lain, beliau kata lagi kalau dalam masa depan dia sabit kesalahan-kesalahan jenayah, dia harus berundur kerana kehilangan kelayakan ahli parlimen dan wakil rakyat. Dan lain pemimpin UMNO akan menggantikan beliau, kata Seo Kun Sam. Yang ini memang menarik dan saya setuju dengan apa yang beliau katakan. Dan pilihan pertama yang memenangi pool ini ialah 60% netizen memilih Tokmat. 60% netizen memilih Tokmat sebagai timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka menulis antara sebab mereka memilih Tokmat ialah kerana Tokmat merupakan pemimpin UMNO yang bersih berbanding dengan yang lain. Namun demikian, ada netizen yang mencadangkan. Mereka kata Rafizi paling sesuai dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Rafizi, Menteri Keuangan dan TP, kata mereka. Selain itu, Rafizi juga dilantik untuk merangkap Menteri Keuangan dan ada yang mencadangkan Safi Afdal sebagai timbalan Perdana Menteri yang kedua. Namun demikian, mungkin Rafizi tidak akan jadi timbalan Perdana Menteri kerana menurut Anwar sebelum ini, timbalan Perdana Menteri datang daripada Barisan Nasional, akan dipertimbangkan dari Barisan Nasional dan juga daripada Blok Borneo. Jadi saudara-saudara, adakah Safi Afdal berpeluang menjadi timbalan Perdana Menteri? Kita akan tunggu lagi selepas ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu share video ini supaya semua orang tahu siapa pilihan rakyat Malaysia untuk timbalan Perdana Menteri. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.